Subhanallah. Kalau tidak kita kejutlah lepas ni. Nanti dah nak. Jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut dulu. InsyaAllah. Lupa bismillahirrahmanirrahim. Syed lupa. Okay. Asmat tanya, Ustazah memang pakai ni ke? Solehah gitu. Itulah. Masya-Allah. Sudahlah. Dia? Sembunyi pun orang tegur juga suara. Iya, sebenarnya orang cam juga. Sebab kadang bila saya berjalan dengan ustaz, orang cam ustaz. Memanglah macam tu. Lepas tu jarang berjalan berdua. awal tu pakai ni juga. Lepas tu kan bila tengah jalan ustazah buka lah kejap, macam tak kena pula asyik nak buka tu. Itulah Kalau macam mas kita buat main-main pula. kalau mas tu macam lama pakai je lah mas. Tapi kalau tengah pakai orang minta buka, dah tak buka lah. Sekejap nak pakai je nak buka. Ya, betul. Okay. Masya-Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam dan yang mengatur segala-galanya, termasuklah apa yang dirancang dan diizinkan berlaku pada pagi ini. Masya Allah. Julung kali kita bergabung di antara La Tahzan, iaitu janganlah bersedih, dan juga RS, iaitu Riyadhus Salihin. Masya Allah. Dan di sebelah saya yang dikenali, yang dikasihi, yang dihormati, yang dimuliakan, guru saya juga. Dan ramai yang kita dah buat pengumuman di FB. Lepas tu pada jemaah kita sebenarnya dia orang excited bila kita dah buat pengumuman semalam akan bersama dengan Ustazah Muzayana. Lepas tu bila tengok keadaan tempat ni, dia tak ada kapet. Kalau kapet tu bolehlah muat ramai sikit kan, boleh duduk. Dan keadaan musim sejuk, kalau duduk di atas tiles, memang sejuk tu pergi ke tulang. Jadi alhamdulillah juga ada lokasi last minute tempat ni. Kalau tak beku kita dekat luar tu sebab dataran Masjid Nabawi. Sebab di sana lebih kurang, Dik tak ambil stand ni. Kepala tak, maksud Ustazah stand yang awak pegang hand tu, yang tu je letak atas meja. Sebab kepala dia tak ada. Sebab kepala tu. Okey. Faham. Bahaya juga awak tak ada backup kepala tu. Kadang kepala tu yang patah. Memang dua je. Okey. Memang ada. Jauh sikit. Okey. Baik. Tak apa Ustazah. Tak apa. Okey. Ni cantik lah juga botol air. Ya. Ya, sejuk. Masya-Allah. Jadi okey, baik. Tak apa, kamu bagi ni dua-dua. Kamu set tak kat situ. Ni dah on belum? Belum on ni? Belum on. Aku tolong on ke? Assalamualaikum. Keloi. Okey, kita terus zoom supaya kita tak payah berebut. Itu dah jatuh handphone tu sebab apa tu? Acik-acikku sayang. Khusyuk ke? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Ada Ina ni. Jawab Ustaz.
Nanti bila dia orang start tertidur, kita pun zoom pada dia orang ya. Hati-hati kalau terlelap. Jangan, kesian aja. Subhanallah, bersama kita dengan Al-Fadilah Ustazah Muzayana, yang kalau di Malaysia siarannya setiap pagi juga lah, Tazan jam 7 kan Ustazah. Betul. Kita bukan, Nanti dia orang selalu cakap baru keluar daripada kuliah Ustazah Asma, masuk kuliah Ustazah Zai, macam itulah. Kadang-kadang gila macam itulah. Dia bukan berlawan, tapi dia bergandingan sebenarnya. Bagus. Dan buat julung kalinya, kita betul-betul gabungkan La Tahzan, Jangan Bersedih, dan juga Riyadhus Salihin, Taman Orang Soleh. Jadi orang soleh itu dia tidak bersedih kerana berada di Taman Orang Soleh. Boleh begitu ya? Gabungan kan? Masya Allah. Maksud tidak bersedih itu La Tahzan, janganlah kamu bersedih. Memang kita akan sedih kan Ustazah, dan hidup kita ada sedih, tapi penawarnya daripada Allah. Akhirnya kesedihan itu akan berlalu, datang pergi. Jadi bersama kita juga ada jemaah-jemaah Ustazah Muzayana. Masya Allah, ada yang khusyuk dan sebagainya. Comel je. Tapi kali ni Ustazah siapa tu? Bukan Ijab. Jaja. Tak datang sekali Tak sekali. Gila kalau selalu Ustazah hampir setiap bulan kan. Untuk 3 bulan berturut-turut ni saja. Doakan. Maksudnya 10 11, 12, 1. Oh, balik 11, ni datang 12, pula. 1. Okey, Ustazah apa khabar? Khabar baik, baru nak start Itulah kita start Okey, Alhamdulillah, khabar baik. Syukur Alhamdulillah. Dirancang. Takut juga ni nak plan awal-awal. Disebabkannya macam ni lah, kita jam 2 pagi di sini. Jadi Alhamdulillah, sebabnya bila saya bersiaran di sebenarnya jam 7 pagi, bila datang sini tu ikut suka-sukanya Ustazah. Tak 7 pagi dah sebenarnya. Kami asalnya LT La Tahzan, 281 bab, habis selama tempoh 463 hari non-stop daripada PKP. Dan kitab itu berpindah kepada buku tulisan Ustazah Fasabrun Jamil, dan hari ini adalah muka-muka surat yang terakhir. Jadi bila Ustazah Asma sebut La Tahzan, sahabat-sahabat Ustazah Zai, pagi-pagi bukan La Tahzan Ustazah Asma, bukan salah Ustazah Asma. Okey, memang kami sahabat La Tahzan yang join pagi-pagi kuliah Ustazah Zai. Tapi sekarang bertukar kepada kitab FJ, Fasabrun Jamil. Sebelum datang sini, Ustazah live dengan Prof Muhaya. Jadi Prof Muhaya kata, diorang ni dikenali dengan sahabat LT, FJ, ada kod-kod dia. Sebab diorang pun ada PMC macam tu kan. Jadi Ustazah Asma pun RS. Jadi hanya yang betul-betul istiqamah follow kuliah je lah yang tahu benda tu apa. Jadi macam itulah, maknanya ilmu ni kena berterusan. Bila berterusan yang hari-hari RS, dapat kenal hadis-hadis Nabi SAW. LT, sahabat-sahabat LT dapat tahu merawat jiwa bagaimana supaya jangan bersedih, disambung dengan Fasabrun Jamil FJ. Subhanallah, semoga terus istiqamah. Masya Allah, Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang sedang live di Malaysia, kita berhajat, kita saling tolong menolong bersama-sama dalam majlis ilmu dan majlis zikir kita ni, dengan cara masing-masing. Kita dengan cara menyampaikan, kita tugas menyampaikan ni kerana amanah kan Ustazah. Kalau ikut suka ke tak suka, sebenarnya tak suka. Bukan maksud tak suka macam mana, beban dan beratnya menyampaikan. Bukan mudah, sebab dia kadang makan diri kita. Apa yang kita cakap kita akan diuji. Kadang kita pernah sampai peringkat nak fikir dan nak islah diri saja kan, dengan jadi amanah ni perlu dilaksanakan terus menerus. Bahkan pernah ada seorang alim ni Ustazah, apabila kita sudah ada di peringkat yang Allah pilih, berada di tempat sekarang, bukanlah yang kita banggakan ataupun yang kita rasa macam nak nak dikejar. Kita pun tak terfikir kan Allah letakkan keadaan seperti sekarang. Dia kata sekiranya berhenti tanpa sebab kukuh, bukan sebab sakit dan sebagainya, itu adalah satu bentuk maksiat. Bentuk maksiat kita berbeza kan. Jadi bagi orang yang Allah telah berikan kedudukan, Allah telah berikan dikenali dan hendak didengar, lalu memilih untuk berhenti bagi kepentingan dunia, untuk kepentingan diri, maka ia adalah satu maksiat. Jadi
Masa tu kita kadang-kadang ada waktu kita down, kita diuji dengan diasat dengan teruk. Jadi kita tersebut begitu. Saya rasa mungkin tiba masa fokus pada lebih kepada yang keluarga ni, kita pun banyak ni. Kata itu maksiat bagi ustazah. Macam tu. Okay. Jadi bagi anda pula, bagi pendengar ada tanggungjawab, ada amanah. Dalam Al-Quran Allah berfirman wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ta'awanu 'alal wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam perkara kebaikan. Jadi tugas kalian adalah tolong menolong dalam perkara kebaikan yang sedang kita buat, iaitu majlis ilmu. Antara yang boleh dibuat adalah tekan butang share, teruskan komen supaya engagement naik. Sebab sekarang ni ustazah melalui IG ya ustazah? Facebook Ustazah Muzayyana. Ustazah Facebook Ustazah Muzayyana. Tapi pelik kenapa dia punya viewers tu tak muncul. Kalau boleh bantu Ustazah. Dia keluar star tu saja. Okey, Ustazah biasa buat live FB tegak ke Ustazah buat baring? Biasa tegak sebab seorang-seorang muat. Ni 2 orang masuk asmat seorang. Subhanallah. Okey, tak apa. Ustazah, okey. Jadi sahabat-sahabat boleh sama-sama untuk peringkat awal ni kita tekan butang share supaya lebih ramai yang tahu. Sebab isu sekarang FB ni dia semakin ketat engagement tu. Lepas tu nak capai reach tu dah makin susah. Sebab dia tekan kepada terutamanya majlis-majlis ilmu ni untuk buat FB ad. Dan kita pula memang tak pernah lah guna FB ad kan Ustazah kan. Tapi untuk makluman sahabat-sahabat, sebab itu ramai yang kata kenapa Ustazah tak lama kuliah, dah lama tak kuliah. Padahal ada je setiap pagi. Sebab mereka terhalang. TikTok dengan Facebook ke IG? Tak, TikTok dengan Facebook. Okey. Ustazah di Facebook kan. Okey, jadi nanti mungkin boleh tengok yang, tapi sebab bila dah tak muncul tu Ustazah kira dia dah terganggu mungkin lain masa awal. Kadang dia muncul. Okey, saya boleh tak kalau saya mula dengan majlis zikir sikit? Itulah kita tak doa lagi sebenarnya, doa risau. Itulah kalau saya contohnya baca Fatihah dengan 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Silakan. Lepas tu Asmaul Husna, lepas tu saya serah pada Ustazah pula. Silakan. Ustazah biasa mula dengan doa ya. So baca. So Ustazah doa dulu. Doa dulu. Baru bagi kat serah kat Asma. Okey. Tak sedap hati ni, mari sama-sama insya-Allah di bumi Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah kita mulakan dengan Ummul Kitab dulu. Mudah-mudahan kita niatkan Fatihah ini insya-Allah kita dekat sangat dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli keluarganya, para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan khususnya yang hadir bersama-sama hari ini adalah insan-insan terpilih, bukan pilih kasih, terpilih dan terjebak sebab kita dah janji kemudian tak terjaga ada. Lepas tu Allah pilih kita sahaja yang bersama-sama. Anggaplah ini sebagai tim Ustazah Zai. Okey. Jadi kita tak jadi kedataran sebab terlampau sejuk. Bayangkan Ustazah yang tebal begini pun dah kesejukan. Kan apatah lagi Ustazah Asma yang tak berapa nak tebal ni. Okey. Jadi kita hadiahkan insya-Allah, termasuklah semua yang hidup, yang punya cita-cita nawaitu untuk datang ke sini. Allah segerakan untuk sampai ke sini kan, diberikan rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Teruslah berniat, teruslah mahu, teruslah merasa rindu. InsyaAllah pasti akan bertemu kan. Kita akan ke sini ni dengan niat. Niat itu Allah pandang, Allah kira, dan insyaAllah kita hadiahkan semua kesayangan kita yang telah kembali ke rahmatullah berada di dalam tanah kita, yang berada di atas tanah ni pasti satu hari nanti akan berada dalam tanah jua. Maka kita hadiahkan mereka semua dengan doa Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terima kasih kepada dindaku sayang Ustazah Asma yang plannya daripada Ustazah Asma sebelum terbang sebenarnya. Kan Dinda di mana? Lepas tu senyap dalam flight lah kot. Jadinya semalam Ustazah tanya balik, sudah menjadi Ahlul Madinah kah? Alhamdulillah, perancangan ini kita plan nak buat secara public sebab Alhamdulillah di dataran Masjid An-Nabawi sekarang dah tak ada halangan dah untuk kita berkumpul. Syukur sangat-sangat. Tapi keadaan cuaca sokong juga apa yang Ustazah Asma kata, sangat-sangat sejuk yang menyebabkan sampai ke tulang rasanya ni. Dia memang tak sanggup lah Ustazah. Jadi saya serahkan dengan majlis zikirnya insyaAllah. Subhanallah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Rasanya kita punya kesejukan di luar tu dalam berapa darjah Celsius? 10 ke? Wallahualam, tak tengok lagi hari ni. 10, 9 hari ni. 9, 10 kan. Kalau siang tu lebih kurang dalam 17, itu siang, tengah hari 12, 13. 13. Jadi sekarang lebih kurang dalam 8, 9. Alhamdulillah kita sekarang dekat luar. Sekarang. Ke tu kat dalam ni? Awak batuk. Tak, kat luar. Kat luar 8. Lebih kurang. Okey, alhamdulillah, seperti biasa, majlis zikir kita akan dimulai dengan 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Kemudian kita akan bacakan Asmaul Husna, masya-Allah. Selepas itu majlis akan diserahkan kepada La Tahzan. Okey, masya-Allah. Muslimin muslimat, kita akan sama-sama membacakan Al-Kahfi 10 ayat awal dan akhir. Kebanyakan dah hafal kan? Insya-Allah. Okey. Ustazah, saya baca 10 ayat awal, nanti Ustazah sambung 10 ayat akhir. Saya bagi ni. Okey, kita mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah bagi kami daripada sisimu ya Allah, rahmatmu ya Allah. Wahai lana, dan sempurnakanlah bagi kami min amrina, dalam semua urusan kami, rasyada, petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sila Ustazah. Bismillah.
Sambung ayat. Ayat ke 199 pun boleh. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد Subhanallah, alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah. Kita sama-sama bacakan Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز الذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم
الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, seterusnya dipersilakan kepada Fadila Ustazah. La tahzan, jangan bersedih, insya-Allah. Ustazah la tahzan pula. Itulah. Tapi kan Ustazah sebab dah sinonim dengan la tahzan tu, bila Ustazah tukar kepada apa? Fasabrun jamil. Fasabrun jamil jadi FS. FJ. Jadi, tapi kami tetap sahabat LT juga. Kan. Okey, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Disebabkan Ustazah kena start dulu, ni memang bijak ni. Suruh Ustazah start dulu Jadi sebenarnya nak sembang-sembang je. Dia rindu dengan adindaku seorang ni. Okey, tak sangkalah pula begini jadinya. Jadi kepada pengikut page Ustazah Muzayyanah, minta maaf Ustazah tak bagi notis awal. Sebab takut juga janji-janji nanti tiba-tiba tak ditepati. Sekarang ni musim orang berjanji lupa nak ditepati kan. Jadi kita tak naklah jadi macam tu. Takut macam tadinya Ustazah Asma dah mula. Cabaran paling besar bagi kami ni sebenarnya adalah takut sangat bercakap tapi tak mampu nak buat. Tapi betul terkenang nasihatnya orang soleh tu. Kenapa dia katakan maksiat apabila kita meninggalkan? Sebab Allah yang pilih dah. Maka saya terkenang kenapa guru-guru kita, agama kita mengajarkan meninggalkan sesuatu yang baik itu juga sebenarnya adalah syirik kecil. Kan kenapa dia jadi syirik kecil? Sebab dia riak. Banyak orang kata ni Ustazah live ni nak riak lah ni. Kan banyak orang macam tu. Jadi kita pun tak naklah dah live ni. Kan kita nak berhenti teruslah. Ustazah Asma terkejut tadi Ustazah datang dengan niqab. Kan tiba. Jadi maknanya betul juga sebab kita tahu wanita yang mulia, wanita salihah, mudah-mudahan insya-Allah ke syurga Allah menutup wajahnya daripada dipandang dan memandang. Tapi kat sini kadang-kadang kita betulkan nawa itu. Kita bukan untuk mempermainkan. Ustazah bukan orang yang pakai niqab. Tapi kadang-kadang untuk keselesaan kita ulang alik masjid dan sebagainya. Cuma meninggalkan tu bukan dengan niat kita untuk ambil yang tadi itulah. Kan bermaksiat kerana riak. Maka tak naklah dah live-live ni menyampaikan ilmu, tak nak dah. Nanti orang kata riak pula. Jadi nanti orang kata riak pula. Maksudnya tu tinggalkan tu sebab orang lah. Jadi makin lama makin kita faham. Jujur pada diri, tinggalkan tu sebab apa? Kalau tinggalkan tu sebab Allah semata-mata, Masya Allah, mudah-mudahan menjadi ibadah. Tapi kalau tinggalkan tak nak lah, nanti orang kata baik sangat terlebih pula. Nanti orang kata begini pula. Jadi bila disebabkan orang kata, kita takut kita bermaksiat. Sebab Ustazah saya selalu sebut macam ni. Kesian orang Melayu kita banyak faham maksiat tu hanyalah bila bergandingan tangan, suami orang bertepuk tampar, kan anak perempuan lelaki dating belum kahwin, itu maksiat. Kesian. Maksiat tu apa sahaja jenis dosa yang dalam agama kita bahkan dipandang najis. Kalau dengan najis tu kita jijik sungguh, kan jijik sungguh. Kita Mekah Madinah ni singgah R&R. Tak lalu lah Ustazah nak masuk tandas dia. Tak lalu lah Ustazah apa-apa. Ada najis kat situ. Akan main. Tapi bila kita buat sikit dosa, kita tak sedar pun bahawa sebenarnya itu adalah najis yang jauh lebih dihindar lagi. Kerana najis tadi tu terpijak, geli, jijik kita.
Tapi maksiat, dosa, kalau kita tidak bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, boleh menghumban sampai ke neraka. Jadi jangan terjebak sama sekali. Ustazah beristighfar kepada Allah. Kalau ada terlibat dengan perkara-perkara penyakit hati ni, semoga segera kita tukar balik, betulkan balik niat kita dengan istighfar. Okay? Jadi habis kadang tu kalau mengumpat, kalau kita kata kita nampak dua orang sedang mengumpat, lepas tu bila kita kata sedang buat maksiat ke, kadang orang tak boleh terima, Ustazah. Betul. Maksudnya maksiat ni kita terbayang maksiat je berduaan, Betul. kan, tanpa halal. Jadi sebenarnya semua apa yang Allah tak suka semuanya maksiat. Betul. Menulis macam di Facebook dengan perkataan yang keji, kan sekarang ni maki hamun jadi biasa, kan. Betul. Kadang perkataan yang kotor macam lucah. Jadi semua tu maksiat. Maksiat. Lepas tu bila ditegur, suka hatilah ni Facebook kita ni, TikTok kita ni, wall kita, kan. Sayang kita sebagai sesama Islam, ialah walaupun kita belum baik, kenapa di Facebook kita, di mana-mana kita nak tulis yang baik-baik? Ya, walaupun kita belum baik. Sebab bila kita tunggu semua orang jadi baik kat dunia baru nak menulis baik, sampai bila? Memang takkan jumpalah orang baik tu. Jadi sekurang-kurangnya bila kita mati nanti, orang cari balik memori itu, wall itu, bercakap yang baik dulu si Fulan ni. Tolonglah dengan sangat, kan Ustazah mengajak semua faham maksud maksiat tu. Kita nampak orang kena tangkap dalam berita apa semua. Dia tu imam tapi kena tangkap, berkhaluat dengan sekian-sekian. Sedap je kita cakap, tapi sebenarnya diri sendiri yang bercakap ini, kita tahu kan Asma, diri kita macam aku ni tengah jahat mulut dengan orang ni, walaupun orang tu tak dengar ni. Ngumpat dengan Asma, ngumpat orang lain. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kita tak sedar yang kita sedang bermaksiat. Jadi orang Malaysia, Melayu, Islam, tolong faham, jangan sekali-kali bermaksiat kepada Allah. So bermaksiat tu jangan izinkan diri kita berdosa. Kadang orang kata dosa kecil je Ustazah. Bukan isunya dosa kecil atau besar, tapi yang sedang kita derhakai itu adalah Allah yang Maha Besar. Jadi kitab Fasabrun Jamil dah menuju ke penghujung, yang Ustazah tulis kolaborasi dengan Alfiah Berkah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semalam dalam Masjid Nabi, Ustazah tak ajak sahabat-sahabat jemaah Al-Fawaz Travel ni sebab kami nak pergi ziarah semalam. Jadi Ustazah ambil masa sekejap, tak sampai 1 jam dalam Masjid Nabi tu. Ustazah highlight kepada pengikut-pengikut setiap kuliah Ustazah tentang satu kalimah yang kita biasa dah orang, Ustazah Asma tu tak apalah, Ustazah Asma tu tak apalah, macam tu lah, tak orang cakap kan. Maksudnya sebab dia Ustazah macam tu. Ustazah Asma tu tak apalah sebab dia kan ramai follower, macam tu. Jadi kitab ni semalam mengajar kita sampai Ustazah tekan, jangan jadi sahabat la tahzan bila mulut kita suka macam tu. Kau tak apalah suami kau baik, sporting, kau tak apalah anak-anak kau pandai, kau tak apalah gaji kau besar. Sebenarnya kita dah merendahkan diri kita sendiri dengan cara yang tak sepatutnya. Jadi dia datanglah merajuk dengan Allah, nak marah dengan takdir Allah. Lepas tu kita cemburu, hasad, dengki dengan orang, ada dendam, penyakit-penyakit tu datang. Jadi hentikan, sebab kita start lah, kan. Asma tak apalah, Ustazah Zai start lah. Macam tu kita sebab apa yang dia ada, kita tak ada. Okey, Ustazah Asma tak apalah pandai ceramah. Kita tak pandai ceramah, mungkin kita pandai tulis balik apa yang Ustazah Asma ceramahkan. Macam tu. Kita tak ramai follower, tapi kita ada anak yang ramai kat rumah. Jadi kita start. Kita banyak cakap kau tak apalah, tapi kita tak start apa pun baik. Dalam pada kita tak start tu, kita pun mati. Dalam pada kita bernanti, kita pun mati. Satu kerugian yang amat sangat, hanya kerana setan suka. Dia tak apalah, aku ni Allah bagi apa. Ini sebenarnya satu perkara yang sangat tak bagus. Jadi semalam saya melawak dengan diorang. Jangan jadi sahabat la tahzan kalau kat mulut tu tak berhenti lagi. Kau tak apalah, kau tak apalah. Macam ayat tu macam nak bagi tahu, dari segi zahir macam tu, dari segi batin tu yang bahaya. Dia sebenarnya tak bersyukur dengan apa yang dia ada. Lepas tu soalan nak bagi tahu, kau tak apalah, Allah bagi kau macam ni. Allah tak bagi benda tu pada aku. Sebenarnya ayat tu
Kalau dalam lagi soalannya macam bimbang menyalahkan Allah. Betul sebenarnya. Soalannya bagi tahu Allah Ta'ala kita boleh dalam cakap pemberian. saya tak ada niat macam tu, tapi itu bibit permulaan Ya, dia. betul. Sebab kita tak sedar iblis ni dia masuk kot lubang yang paling halus. Dia dah berjauh hati dengan Allah. Dia dah cemburu dengan rezeki yang orang lain tu dapat. Sebenarnya kita boleh start dengan rezeki yang Allah bagi kat kita dengan macam-macam cara, sebab setiap kita ni masya-Allah, setiap kita ni Ustazah Asma ada baik dan ada kurangnya. So tolong pandang sisi baiknya, sebab kami terlalu banyak kurangnya, sangat banyak. Nastaghfirullah. Itulah dia pelajaran semalam. Tapi hari ni saya janji semalam nak sambung dengan satu ayat Allah daripada suratul Ra'd. Daripada ayat Allah surah Al-Hajj ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbukum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhan kamu dan buatlah kebaikan supaya kamu berjaya. So Ustazah Asma tu tak apalah hari-hari buat benda baik. Kan yang kita ni tak start lagi ke buat benda baik. Ni kesinambungan daripada pelajaran semalam Ustazah Asma, sebab bab akhir ni kami belajar daripada kisah-kisah benar. Kisah benar yang pertama Ibnu Hajar Al-Asqalani, kan ulama yang hebat, tapi rupanya masa zaman sekolah dulu dia tak suka belajar. Dia tak suka belajar, bukan tak suka belajar, dia rajin belajar, tapi jenis orang yang lambat sangat dapat pelajaran tu. Kenapa orang lain cepat pandai, dia lambat sekali. Dia membawa dirinya keluar daripada madrasah. Dalam perjalanan dia nak balik tu, dia bertemu dengan satu situasi Allah tunjuk batu yang dititisi oleh hujan sampai lekuk. Jadi dia tengok, Masya Allah, kalaulah ini hikmah yang Allah nak bagi kan pada orang-orang soleh. Jadi kalaulah batu ni yang begini keras boleh sampai lekuk dititisi oleh air hujan, apatah lagi hati kita yang tak berapa keras ni. Itu dia buat kesimpulan pada diri dia. So dia tak jadi nak balik, dia patah balik ke madrasah, dia diceritakan dengan guru dia dan dia teruskan kerajinan, ketekunan. Walaupun dia bukan dianugerahi otak yang bijak, ni ibu-ibu selalu, kamu ni duk malas sangat belajar. Sebenarnya hargai anak yang rajin belajar tapi keputusannya tak pernah nak bagus. Kakak dah belajar bagus-bagus dah, ibu-ibu pun tengok kan, pukul 2 pagi bangun. Kan contoh. Tapi tak dapat keputusan yang cemerlang. Dia dah usaha. Kita marah kerana dia malas berusaha. Jangan marah yang malas berusaha tetapi hasilnya Allah belum beri lagi. Sebab usaha tu kerja kita, hasil kerja Allah. Jadi selagi mana dia tak putus asa, pasti ada kejayaan menanti dia. Ni maksud kitab ni Fasabrun Jamil adalah nasihat bagi orang-orang yang hampir berputus asa. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani tak putus asa, patah balik, belajar dengan tekun, akhirnya dia dapat menjadi seorang ulama yang hebat, subhanallah. Dan buku ni dia bukan cerita pasal Ibnu Hajar Al-Asqalani saja, tapi penulis buku Harry Potter, J.K. Rowling. Saya pun baru tahu rupanya dia adalah perempuan, ingat ke lelaki. Saya baru tahu sekarang. Kan baru tahu ustazah-ustazah ni, sebab buku ni cerita-cerita macam ni minta maaf tak ada dalam pemikiran kita untuk baca sebelum ni. Ibnu Hajar Al-Asqalani punya kisah tadi mungkin kita biasa. Tapi bila ada contoh-contoh macam ni, Masya Allah, dihentak dengan masalah suami dia macam-macam. Tapi akhirnya penulis novel yang terkenal yang boleh mengangkat dirinya sendiri daripada kisah-kisah hidup dia tu. Jadi kita nak cerita, semua orang ada sisinya. Kan kita sabar, tekun, akhirnya kita dapat. Tak adalah selamanya hidup kau tak apalah, suami kau baik. J.K. Rowling ni suami dia sangat dahsyat. Dia aniaya, tapi akhirnya dia dapat menempah nama yang begitu hebat. Cerita terakhir tentang Soichiro Honda. Founding father Honda ni. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah pun kegagalan, penganiayaan demi penganiayaan, akhirnya dia menjadi manusia yang hebat. Ya, bukan dari segi agama, tapi kita baca tokoh-tokoh kisah macam ni, ketekunan dia menempuh kehidupan ni. Jadi ayat yang Ustazah start untuk kuliah hari ni, sahabat-sahabat yang follow kitab Fasabrun Jamil 214, sayang-sayang Ustazah sekalian, lupa nak bagi tahu muka surat 214. So Allah tekan pada kita, siapapun kita, bukan nak tiru agamanya orang yang kita sebut tadi, tetapi Allah pesan, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu. Tetaplah kita rokok, tetaplah kita sujud dan kita beribadah kepada Allah. Dan ramai orang Melayu Islam
tak faham maksud ibadah tu sepenuhnya. Dia faham solat, puasa, zakat tu ibadah. Sedangkan seluruh kehidupan ni bersengkang mata ni nak dengar kuliah. Berjalan kaki pergi shopping kan cik semalam. Berjalan kaki pergi shopping itu juga ibadah. Kalau niatnya Ustazah takkanlah orang jemput kita kat airport nanti tak ada apa-apa. Kita gembirakan dia orang tu pun ibadah juga. Semua niatkan ibadah. Tapi jangan main-main dengan Allah sebab Allah tahu yang jauh di dasar hati tu apa sebenarnya. Perbetulkan niat untuk ibadah. Waf'alul khair dan lakukan kebaikan. Orang buat jahat macam mana pun, aku ni balas jahat ke balas baik? Allah hanya nak tengok kamu tetap berbuat kebaikan. La'allakum tuflihun. Pasti Allah anugerahkan kepada kamu kejayaan. So, bila kita belum rasa berjaya, tanya ibadah kita macam mana. Tanya, masihkah aku berbuat kebaikan walaupun orang berbuat jahat kepadaku? Wallahu'alam. Kan terlebih pula Asma. InsyaAllah. Ustazah sambung lagi. Sambung lagi. InsyaAllah. Saya sambung lagi. Okey, jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, itulah yang Ustazah nak ambil kesinambungan kuliah semalam dengan yang hari ini kan. Jelaslah ayat Allah pesan kat kita, wahai orang beriman. Ayat ni kan Ustazah Asma, wahai orang beriman, dia tak guna ya ayuhan nas. Ya, betul. Maknanya kan kita ni semua yang menonton nak hidup dengan iman, nak mati dengan iman, nak masuk ke syurga bersama orang beriman. Jadi logiklah kalau tapi Ustazah saya ni Allah uji, saya ni Allah uji. Itulah tanda nak upgrade diri kita sebagai orang beriman. Bukan orang Islam biasa-biasa. Ustazah dia tu tak takut dosa ke? Berjoget-joget depan TikTok. Kaya dengan harta haram. Tak takut dosa ke? Dia kan orang Islam. Orang Islam tak sama dengan orang beriman. Betul. Kena faham tu. Orang Islam sahaja belum tentu beriman. Tapi orang beriman sudah tentu Islam. Jadi jangan bandingkan. Ustazah Asma, Ustazah Azhar selalu bandingkan contoh ini handphone, ini kitab. Kita kata, kenapa kitab tu tak secanggih handphone tu Nanti bila kita tanya macam gini, mesti orang kata, Ustazah Zai tu dah kenapa duk bandingkan handphone dengan kitab pula? Kan kalau Ustazah ambil handphone Ustazah Asma dengan handphone Ustazah Zai, handphone Ustazah Asma canggih, handphone saya ni apalah yang ada. Bolehlah buat perbandingan handphone dengan handphone. Kitab dengan handphone tak boleh buat perbandingan. Maksudnya orang Islam dengan orang beriman tak boleh dibuat perbandingan. Tolong faham. Ustazah dia tu boleh je tulis buruk kecam-kecam orang dekat Facebook dia. Dia mungkin orang Islam tapi dia tidak beriman kepada Allah. Orang beriman dia kekal rokok, sujud, beribadah. Orang buat jahat macam mana? Allah kata waf'alul khair. Buatlah kebaikan, buatlah kebaikan, buatlah kebaikan. Sebab apa? Sebab kita nak berjaya. Berjaya bukan rumah besar, kereta mewah, nama, follower ramai kat dia. Bukan. Berjaya bila mana nanti disyurgakan oleh Allah. Macam tu juga kalau kita sedih dengan kegagalan, belum gagal kalau belum dinerakakan. Semoga yang di neraka itu bukan kita, bukan saudara-saudara kita. Jadi jangan cerita tentang gagal di dunia sampai putus asa sebab kita masih ada peluang untuk bangkit. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila berjaya jangan bongkak sangat. Dia berjaya tak ke mana, kata orang Kedah kan. Ustazah sekarang rumah dia saja 10 biji, kereta dia berkilat-kilat Ustazah, rumah bertingkat-tingkat, isteri 4 Ustazah, contoh semua. Ya. Bulat-bulat pula isterinya. Terasa air bulat-bulat ni. Jadi itulah kejayaan di mata manusia. Rupanya tidak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Selagi belum disyurgakan, belum la'allakum tuflihun. Allah ni pimpin kita sampai taghni. Tapi kita tak faham. Kita bandingkan diri kita dengan tadi itulah. Mana mungkin sebiji apple bandingkan dengan musang king tu sedap lah. Kenapa apple ni masam tak sedap? Orang pun akan kata dia ni dah cacat akal ke apa dia ni kan? Perbandingan yang tak kena. Jadi Allah guna kalimah wahai orang-orang beriman. So bila kita mengaji jumpa beratus kali ayat macam ni, tepuklah dada, tanya iman kita, hai iman apa khabar? Ni Allah sedang seru kau ni wahai orang beriman. Muzayyana, kau nak jadi orang beriman kan? Jadi apa pesan Allah? Tapi kalau kita tak nak hidup dan mati dengan iman, masuk ke syurga bersama orang iman, minta maaf sebut, buatlah sesuka hatimu atas dunia ni. Kita nak hidup dengan iman, mati dengan iman. Memang cabarannya luar biasa. Okay, orang buat kejahatan, tetap kita kena balas dengan kebaikan. Itu dululah Asma. Nanti kan follower Asma kata, bila Ustazah kesayanganku nak bercakap ni. Subhanallah, dia orang suka sangat. Subhanallah. Dan Ustazah Muzayyana, Masya Allah.
Alhamdulillah, terima kasih. Banyak pengajaran kita boleh dapat bila Ustazah sampaikan daripada Fasabrun Jamil. Maksudnya adalah sabar itu indah. Sabar itu indah. Dan Ustazah bawa kisah J.K. Rowling. Kan takut salah sebut ya. Betul. J.K. Rowling. Rupanya perempuan yang kan lelaki. Lepas tu kisah Soichiro Honda. Soichiro Honda. Dan kalau kita baca kisah-kisah Mak Saleh kan, orang barat yang berjaya sampai tahap yang mengagumkan dunia, kebanyakannya bila tengok latar belakang keluarga ataupun kehidupan masa kecil ataupun remaja, kehidupan yang sangat dahsyat ujiannya. Betul. Akhirnya mereka dapat tempuh bukan dengan keimanan tapi dengan kepercayaan terhadap keuntungan dunia. Kita pula ada motivasi yang lebih hebat kan, keimanan terhadap akhirat. Jadi tuan-puan sekalian, kalau orang barat bila dia berjaya dan dia tempuh, caranya dia tulis semua yang buruk-buruk waktu lalu walaupun bukan aib sendiri. Contoh kita tengok, kalau sebut tu banyaklah nama. Walaupun benda yang mengaibkan sangat, buruk sangat, mereka tetap buka untuk jadi inspirasi. Jadi tapi kita orang Islam ada cara kan, ada kaedah. Dalam waktu kita mungkin memberi inspirasi di atas kejayaan hari ini, kita tetap ada part-part yang kita jaga. Contoh ada wanita ni, dia dapat kejayaan hari ini sebab ialah dia berjaya. Lepas tu dia cerita pengalaman yang lepas. Contohnya dia uji dengan suami yang bermasalah, suami yang zalim. Zaman sekarang orang boleh check siapa suami dia. Suami tu masih ada. Contoh kan, adik-beradik dia menonton juga. Adik-beradik menonton juga, keluarga sekian juga. Dan kadang tu netizen ni percaya bulat-bulat. Kita tak tahu apa sebenarnya masalah kan. Jadi tuan-puan sekalian, Masya Allah, bersyukurlah dengan apa yang Allah beri hari ini asbab ujian yang lepas. Cara bersyukur adalah bagaimana melepaskan, bagaimana memaafkan. Bila kita sebut saya tidak akan sampai tahap ni kecuali sebab saya telah melepasi banyak ujian-ujian. Contoh ayat tu kan. Maksudnya kita sedang bersyukur dengan ujian. Sebab dengan ujian tu kita boleh daki bukit tu kan. Subhanallah. Tapi bila menyebut tentang kekurangan ataupun keburukan yang menjadi perantaraan ujian manusia-manusia dulu, sekian-sekian. Jadi itulah yang kadang tu boleh menimbulkan bukan syukur, takut bercampur dengan riya, takabur dengan kejayaan tu. Betul. Contoh kan, contoh kalau sebut saya dulu masa di tempat kerja saya dibuli, bos saya tak hargai saya, orang pun cek dia kerja mana, siapa bos dia, macam tu kan, sekian. Jadi cukuplah secara umum kita sebut bahawa kita pernah diuji sekian-sekian dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat, Ustazah menekankan tentang kita kena jadi orang bermanfaat. Kalau ni kan Allah menyeru, wahai orang beriman, rukuk dan sujudlah, sembahlah Tuhan kamu dalam buatlah kebaikan. Dan buatlah kebaikan. Sebab ramai orang rukuk, ramai orang sujud, ramai orang banyak solat, ramai orang yang banyak baca Quran, banyak zikir, tetapi dia tidak berbuat kebaikan. Sebenarnya dia bukan orang baik lagi. Memberi manfaat. Dia tidak memberi manfaat kepada manusia sekeliling. Sebab itu Nabi bersabda, khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia yang beri manfaat kepada manusia yang lain. Allah tak sebut orang yang paling baik, orang yang paling banyak. Maksudnya, kalaulah tuan-puan dan mati Allah sekalian, kita sebagai ibu, kita memberi manfaat kepada anak-anak. Sebab ada ramai ibu sekarang tak beri manfaat pada anak. Yang diberi hiburan, makan minum, buat pergi jalan-jalan, pergi shopping. Memanglah anak tu suka. Anak tu akan ingat, mak dia paling sporting, buat salah pun tak tegur. Mak dia paling sporting, kalau dia nak apa-apa mesti beli. Mak dia paling sporting, hujung minggu je buat pergi jalan, asyik makan tempat sedap-sedap. Memang nampak dari segi dunia itu best. Tetapi yang bermanfaat di sini adalah untuk manfaat dunia dan akhirat. Jadilah ibu yang bermanfaat. Ada harinya beri nasihat yang baik, ada harinya ajak buat kebaikan, ada harinya ajak anak ke majlis ilmu, bawa anak ke masjid dan sebagainya. Suami, jadi suami yang bermanfaat. Bukan hanya suami yang zahir saja. Lepas tu bila duduk bersama dengan isteri, lebih banyak kepada
masing-masing. Ni layan Netflix, ni layan apa ni, cerita dia. Lepas tu ni. Maksudnya tidak ada memberi manfaat untuk akhirat. Sebab ramai hari ni ustazah zahir saja. Yes, betul. Maksudnya kehidupan tu macam kalau berkawan pun tak beri manfaat. Kawan atas dasar shopping, jalan-jalan, makan-makan. Okay, bye-bye dah. I love you, Tijannah. Tiba-tiba keluar Tijannah. Tijannah. Subhanallah, benarkah boleh sampai ke syurga hubungan macam tu? Betul. Benarkah hubungan suami isteri yang atas dasar dunia saja? Hore-hore, seronok-seronok saja? Tak ada dalam berjuang bersama-sama untuk tuntut ilmu, sama-sama nak berubah jadi lebih baik. Bimbang tak sampai Tijannah. Rupanya hubungan yang dibina adalah atas dasar dunia semata-mata. Jadi, jadilah orang bermanfaat. Jangan nampak, bolehlah Ustazah, semak boleh Ustazah Muzaina yang banyak manfaat. Assalamualaikum pagi-pagi TV Al-Hijaz setiap pagi Ustazah Muzaina. Banyaknya Ustazah Muzaina bagi manfaat. Kan, sebab orang-orang warga emas suka tengok TV lagi. Dia orang tak suka tengok, jadi ramai penonton. Sebenarnya, subhanallah, yang orang tak tahu, orang di sebalik tabir tu, yang kameraman, yang aktor ni yang orang tak kenal. Padahal kalau tanpa mereka, tak akan berlaku siaran tu. Betul. Kalau sekarang, tuan-puan saya nampak kami dua kan, macam beri manfaat ni, menyampaikan. Belakang ni ada tim media yang sedang tersenggut-senggut, tak cukup tidur baru 2-3 jam. Jemaah ni, nanti kita tunjuk jemaah yang hadir pun sama juga tersenggut, dah habis macam-macam keluarkan dah tu kan. Ada gula-gula, ada kacang, ada anak-anak tahan tu kan. Masya Allah. Walaupun kan, macam Hajah rasa macam, alah, aku ni kenapalah terjebak datang ni. Kalau tidur pun sedap ni kan. Aduh, kenapalah bersetuju. Tapi bagus lagi tidur kat sini daripada kat dataran kan? Dataran lagi dahsyat. Maksudnya, mungkin akan rasa macam terfikir, saya ni tak adalah apa-apa, datang ke tak datang sama je. Tak memberi pun. Tak beri apa-apa pun untuk majlis ni. Itulah salah faham kita. Kita kata tak beri apa-apa sebab kita, kalau kita tak datang, live ni tetap jalan. Kita fikir macam tu kan. Tapi Allah kan dah catat setiap langkah datang. Dan bila hadir ni, sudah tentu ada manfaatnya. Bagi semangat dekat kita. Kan, manfaat untuk diri sendiri. Diorang suruh spray air tu. Spray air ya. Jadi kita buat tutorial tu. Lepas tu, boleh cerita dekat cucu-cucu tu kan, anak cucu. Oh, mak pukul 2 pagi dah bangun, hadir kuliah kat tu. 2 pagi, subuh pukul berapa sekarang dah dekat pukul 6 kan. Maksudnya bukan mudah sebenarnya. Kalau bukan terpaksa begini kat Malaysia, nak pukul 2 pagi buat kuliah. Tiba ustaz tu kata saya buat kuliah 2 pagi, jemput datang, ustaz tu seorang lah jawabnya. Tapi kita catat sejarah 2 pagi di sini kita hadir majlis ilmu. Okey, jadi alhamdulillah tuan-puan dimati Allah sekalian. Sekarang slot saya, maaflah buat ulasan sikit. Kita akan buka, kalau kitab yang biasa kita guna tapi kita tak bawa sebab kitabnya tebal, buka muka surat 135. Sekejap semak, sorry sekejap sikit sementara teringat. Kita datang grup Disember ni kan ramai yang bawa anak, orang muda kan. Betul. So dalam tazkirah Ustazah bersama dengan jemaah ni banyak lebihkan ikhlas hati ni nak tegur pasal anak-anak muda. Yang tadilah mak tak sporting, tapi kalau maknya yang nak keluar dengan siapa-siapa pun bagi, itulah mak aku sporting. So apa sebenarnya keluarga tu? Kenon sebut rumahku syurgaku, tapi di sana betul tak nanti bersama-sama dalam syurga? Jadi yang tua ke yang muda mendengar ni, memang hidup ni Allah ciptakan kita untuk beribadah. Bila dalam ibadah perlukan mujahadah, maknanya ada sesuatu yang kita nak, ada banyak yang kita perlu korbankan. Jadi jangan pernah merasa lazat dengan nikmat-nikmat dunia yang kita tahu kat sana nanti kita tak akan berehat. Jadi mak-mak sekalian, jangan semua benda anak ikutkan, sebab tu kalau kita tak hidup dalam susah. Tahniah anda yang berjaya dalam kehidupan, anak-anak semuanya senang sekarang ni. Ajarkan cerita-cerita macam tadi tu Asma. Ya, betul. Kan, tengok ni macam mana orang yang owner kepada Honda tu sendiri. Dulu hidupnya macam mana. Tengok ni orang yang penulis novel yang satu dunia kenal. Dulu hidupnya macam mana. So rajinlah mak-mak bercerita kisah-kisah susahnya orang lain. Sebab Ustazah dulu pun suka baca kejayaan orang, macam mana dia boleh berjaya. Jadi Ustazah suka baca. Jadi mungkin anda orang hebat, orang kaya raya, bawa anak ke sana sini senang. Tapi tolong jangan lupa, dulu Pak Long kamu tu orang susah. Tapi kadang-kadang orang kata, Mama ni suka ungkit-ungkit cerita lama.
Bukan sebenarnya melalui penceritaan daripada hati seorang ibu, ayah kepada anak-anaknya tanpa mengaibkan sesiapa, itu merupakan sesuatu yang segar dalam minda anak-anak. Dulu arwah mak selalu cerita pasal arwah Pak Long. Dia tak kaya tapi kaya jiwa, selalu tolong adik-beradik, benda macam tu. Jangan kita tak payah ceritalah ustazah benda-benda lama ni. Bukan kita mengumpat dari segitu tau, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi tolonglah pasak minda anak-anak kita ni, sebab saya risau ini 2022, 20 tahun, 200 tahun akan datang, macam mana generasi Islam. Sedangkan nak tengok Islam masa depan tu, disuruh tengok anak-anak muda kita sekarang. Minta maaf, wallahualam. Subhanallah. Masya Allah, makasih Ustazah. Jadi saya terfikir sebagai ibu ayah, sebab ibu ayah adalah doa yang paling barakah. Antara doa yang kita perlu minta dengan Allah buat anak-anak adalah, Ya Allah, jadikanlah anak-anakku orang yang bermanfaat dunia dan akhirat. Sebab hadis Nabi sebut khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia yang paling yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi dah jelas dah tu Nabi sebut ciri-ciri orang yang terbaik. Tapi sebabkan kita keliru dengan dunia ni, kita nilai orang yang paling terbaik adalah orang kaya, orang famous, orang popular, orang berpengaruh, orang sekian-sekian. Kalau kita bagi contoh orang yang tak ada kereta, duduk rumah menyewa, berjaya apa macam tu? Itu adalah ukuran dunia. Tapi ukuran akhirat, orang yang paling berjaya, orang yang paling baik adalah orang yang banyak memberi manfaat. Jadi, kita kan selalu minta, Ya Allah, jadikan anakku berjaya dalam exam. Ya Allah, jadikanlah anakku seorang yang bijak. Jadikanlah anakku sekian-sekian menghafal Quran. Semua tu bagus doa tu, boleh teruskan. Tapi kalau dia hafal Quran tapi tak beri manfaat pada orang lain. Betul. Kalau dia bijak tapi tak beri manfaat, malas, nak khidmat pada ibu ayah, nak tolong kemas rumah pun malas, nak sediakan air untuk mak ayah pun malas, maka anak kita bukan sebaik-baik dan kita bukan ibu bapa yang baik, tak berjaya pun bentuk anak yang memberi manfaat. Tapi bila kita doa, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi ni, Ya Allah, jadikanlah anak-anakku seorang yang memberi manfaat, Ya Allah, dunia dan akhirat. Jadi, subhanallah, walaupun anak kita kurang berjaya dari segi A dia, kurang berjaya dari segi peperiksaan dia, tetapi anak tu, dia tetap akan diberikan oleh Allah pekerjaan. Sebab melalui cara begitulah dia boleh bagi manfaat daripada rizkinya, daripada sekian-sekian. Allah tetap akan berikan dia, makbulkan doa ibu ni supaya anak dia jadi manfaat. Kalau jadi suri rumah yang bermanfaat, boleh lahir 10, 5, 6, 4, 3 kan, anak-anak yang memberi manfaat. Jadi subhanallah, bukan doa untuk anak je, doa untuk diri sendiri. Ya Allah, jadikanlah diriku dan sahabatku, contohnya zuriat keturunanku, suamiku, orang yang memberi manfaat kepada manusia lain, memberi manfaat kepada dunia dan akhirat. Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sekarang kita akan buka muka surat 135. Itu kalau siapa yang menggunakan kitab Riyadhus Shalihin yang sama. Tapi banyak kitab Riyadhus Shalihin tak sama versi. Jadi jangan bimbang sebab kedudukan hadis tetap sama. Hari ini kita akan membacakan hadis yang ke-137 dan ia merupakan hadis yang ke-21 dalam susunan bab yang ke-13. Okey, Riyadhus Shalihin ni kan kita faham dia ada bab-bab. Jadi sekarang kita berada di bab yang ke-13, iaitu bab banyaknya jalan kebaikan. Dan ia merupakan hadis yang 137 dalam susunan kitab Riyadhus Shalihin. Okey, saya akan baca. Jadi saya mohon sahabat-sahabat yang berada di sini dan juga berada di live untuk sama-sama baca. Ambil barakah melafazkan hadis Nabi. Hadis Nabi merupakan kalamun Nabi, kata-kata Nabi. Al-Quran kalamullah, iaitu kata-kata Allah. Keduanya adalah wahyu daripada Allah, membaca dan menyebutkannya diberikan pahala. Sebab biasanya ustazah hadis Nabi, orang terus baca terjemah. Betul. Dia tak baca matan tu. Kalau Al-Quran pula, baca Al-Quran je, tak baca terjemah. Betul. Sebenarnya kita dituntut buat dua-dua. Sebab muslimin-muslimat, baca contoh al-iman. Iman sendiri kan. Iman itu, kalau kita baca definisi, al-iman, al-iqraru bil lisan, at-tasdiqu bil qalbi, wal iqraru bil lisan, wal amalu bil jawarih. Iman tu kena ada 3. Yang pertama, apa yang diikrarkan dalam hati. Maksudnya apa yang diyakini di dalam hati. Lepas tu dia wa iqraru bil lisan, dan apa yang diikrarkan pada lisan. Wal amalu bil jawarih, dan dibuktikan dengan perbuatan, dengan tubuh badan.
Itu barulah ciri-ciri orang yang sempurna imannya. Jadi tuan-puan sekalian, kalau kita kata, ya kita beriman, bahawa kita percaya perintah Allah tutup aurat itu wajib. Tapi kita belum tutup. Kita jawab, belum masa, belum hidayah, belum sampai masa. Jadi ketika itu dia belum jadi orang yang beriman. Belum sempurna imannya. Sebab ciri orang beriman, dia percaya dalam hati. Bila ditanya, awak percaya tak perintah aurat tu wajib? Ya, saya percaya. Saya tak pertikaikan. Cuma belum masa lagi. Bermaksud dia belum melaksanakan apa yang dipercayai. Sebenarnya dia belum betul-betul percaya. Dia ada konflik kepercayaan. Sebab orang akan bertindak mengikut kepercayaan. Kalau saya cakap kat Ustazah kat luar tu ada rimau. Kan? Ustazah pun keluar juga menonong. Ustazah percaya tak ada rimau? Saya percaya. Habis tu kenapa Ustazah keluar? Tak apalah, rimau je. Sebenarnya, kita kan cakap, macamlah Ustazah boleh lawan rimau kan? Tak-tak comel. Boleh. Boleh lah. Montel-montel ni boleh lawan rimau. Rimau lari kan? Rimau kata, ada lagi comel daripada dia. Okey. Maksudnya, bila kalau Ustazah Muzainah tetap keluar, kita pun kata, Ustazah tak percayalah tu kan? Kalau percaya, tak akan keluar. Manusia akan bertindak mengikut kepercayaan. Bila diberitahu perbuatan begini akan dicampak dalam neraka, lalu manusia akan tinggalkan. Tapi kenapa dia masih buat? Dia sebenarnya belum betul-betul percaya. Hanya mulut, lidah belum. Tetapi dan buktinya adalah hati belum. Dan dibuktikan dengan perbuatan. Sebab itu laisal imanu bitamanni walakin ma wukira fi qalbi wa saddaqahu amaluhu. Iman itu bukan omongan kosong. Saya percaya, saya yakin. Ya, saya tahu solat itu wajib. Ya, saya tahu sekian-sekian. Contoh macam umrah ni Ustazah kan. Kita tahu hukum umrah adalah wajib bagi yang mampu. Sama dengan haji, juga wajib bagi yang mampu. Tapi ramai Ustazah, minta maaf lagi kita sebut. Ramai yang kata, Ustazah doakan saya nak sangat pergi umrah, Lepas tu kan, kadang tu nak jawab macam ni. Betul ke nak sangat? Minta maaf ayat tu Ustazah. Betul ke nak sangat? Sebab kadang tu orang yang cakap tu, ya kita tahu dia ada duit. Kita kenal dia, dia juga kawan kita, dia ada simpanan. Emas pun banyak. Subhanallah. Dan dia tak ada halangan untuk datang. Lepas tu saya tanya, kenapa tak pergi lagi? Macam tu lah, belum mungkin gini. Tak sampai seru dan sebagainya. Sebenarnya tuan-puan sekalian, mengganu. Subhanallah, kalau kita nak relate dengan kisah banyak, contoh para sahabat, contoh alim ulama pun sebut banyak. Antara sebab sesuatu tu belum kita dapat sebab nekat dan niat belum kuat. Kita boleh bagi alasan, itu, ini, begitu, begini, bukannya orang mampu, bukan orang kaya dan sebagainya. Tapi waktu sama, melancong boleh. Langkawi banyak kali pergi. Handbag selalu bertukar. Kasut pun selalu bertukar. Kan? Skincare pun selalu bertukar. Kalau kumpul-kumpul, sebenarnya dah cukup dah bajet pergi umrah. Dah cukup. Tuan-puan dan mati Allah sekalian. Sebenarnya, Masya Allah, kita bukan nak memperkecilkan. Ada orang kata, Ustazah sedap cakap macam tu. Acilah dia boleh pergi. Saya kali pertama pergi bukan dengan kemampuan diri. Tetapi Allah yang memampukan. Waktu tu dengan anak kecil dan 7 orang, kita memang tak ada simpanan langsung. Saya tak naklah buka balik cerita tu. Tapi bila tengok Kaabah nangis, doa dengan Allah sungguh-sungguh, akhirnya Allah jemput suami isteri ketika itu bukan dengan belanja sendiri. Dan Ustazah sendiri ada banyak pengalaman bagaimana menjadi tetamu Allah dengan tidak ada belanja sendiri walaupun 1 sen. Sebab itulah, kalaulah kita kata terlalu banyak Ustazah kan. Kalaupun kalau kita kata tak dapat datang sekian-sekian, boleh jadi sebab nekat dan niat kita belum kuat. Cek balik. Tuan-puan dan puan-puan sekalian. Dan sekarang kita nak share tentang satu hadis Nabi yang ada kaitan juga, boleh relate dengan suasana kita sekarang, berhubung kita dengan Masjid Nabawi, berhubung kita dengan Masjidil Haram, dan berhubung kita dengan masjid di rumah masing-masing. Okey. Jadi saya akan baca, sahabat-sahabat ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana rajulun a'lamu rajulan ab'ada
minal masjidi minhu wa kana la tukhti'uhu لا تخطئه salatan faqila lahu أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله صدق الله صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang saya tidak mengetahui. Okey, daripada Abu Munzir, Ubay bin Ka'ab berkata, okey, sahabat Nabi ni berkata, ada seorang lelaki yang saya tidak mengetahui orang lain yang rumahnya lebih jauh lagi daripada masjid daripada lelaki tersebut. Siapa yang cerita ni? Seorang sahabat Nabi, iaitu Ubay bin Ka'ab cerita. Yang cerita ini daripada Abu Munzir. Okey, sahabat-sahabat semua. Dia cerita apa? Ada seorang lelaki yang saya tidak tahu. Yang mana ada tak orang lain yang rumahnya lebih jauh daripada rumah lelaki ni. Dia sedang bercerita tentang apa? Tentang seorang lelaki yang duduk jauh sangat rumahnya daripada masjid. Yang mana dia kata, dia rasa dan dia tidak tahu ada tak orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada lelaki tersebut dengan masjid. Dia tidak pernah tertinggal solat jamaah. Dia duduk paling jauh. Dan dia dalam pengetahuan dia tak tahu orang lebih jauh daripada dia ni. Tapi dia tidak pernah tertinggal solat jamaah. Kemudian ia ditanya. Atau saya sendiri bertanya kepadanya. Alangkah baiknya jika engkau membeli seekor keldai yang dapat engkau naiki di saat gelap gelita. Ataupun di waktu yang sangat terik. Lelaki tersebut pun menjawab, saya tidak senang apabila rumahku dekat dengan masjid. Saya tidak senang apabila rumahku dekat dengan masjid. Sesungguhnya saya ingin perjalananku ke masjid dicatat. Demikian juga pulangku ketika saya pulang ke tempat keluargaku. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpun untukmu semua yang engkau kehendaki itu. Hadis sahih riwayat Muslim. Okey. Tuan-puan, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Pada minggu lepas kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minggu lepas ataupun hari Isnin baru ni. Kita bacakan satu hadis Nabi yang memberikan gambaran besarnya pahala orang yang duduk jauh daripada masjid. Sekarang hotel sahabat-sahabat tuan-puan, bukan tak ada tuan-puan-puan, para jemaah ibu-ibu sekalian, dekat ke jauh dengan masjid? Dekat. Line kedua, pertama, ketiga? Sebelah. Sama lagi. Oh, sebelah ni. Okey. Kalau diikutkan, jauh sikit lah daripada bangunan yang kedua. Dan jauh sikit lah daripada yang bangunan pertama. Pernah tak kita terlintas seronoknya yang duduk depan masjid ni? Pernah tak kita terlintas seronoknya hotel yang betul-betul depan masjid ni? Padat? Memanglah padat. Maksudnya,
kita rasa kan seronok, bestnya hotel. Lepas tu hotel dia ngadap pula masjid, boleh tengok sekian-sekian. Ya, dari sudut zahirnya memang adalah begitu, memang betul lah. Kan? Dan maksudnya mungkin seronok tak nak balik kat masjid. Betul. Ya, betul. Seronoknya duduk kat masjid tu lebih seronok kan. Okey. Tuan-puan, muslimin muslimat, masya-Allah. Ramai mana orang memang bila datang ke Mekah Madinah pun, kalau kita orang Malaysia dah terbiasa. Iklan 50 meter. Yang itulah yang masing-masing bekerja. Kalau 500 meter, 1 km, tahu-tahu 5 km. Oh, lagi marah. Kan? Ngamuk tu. Tahu-tahu 5 km. Tapi siapa yang datang bulan 12 fahamlah. Memang hotel semua full, memang penuh. Okey, jadi hadis ini sebenarnya memberikan kepada kita semangat dan rasa syukur. Kalau siapa yang duduk ditakdirkan jauh, maka bersyukurlah, ada hikmahnya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, pada minggu lepas kita baca satu hadis Nabi, kisah soal kumpulan yang bernama Bani Salimah. Ini satu kabilah yang terkenal pada zaman Nabi. Kabilah Bani Salimah ni, dia nampak ada kawasan yang mereka boleh pindah dan kawasan itu lebih dekat dengan Masjid Nabawi. Lalu mereka bincang-bincang nak pindah. Dan berita ni sampai kepada Nabi. Kemudian Nabi pun bila dengar, Nabi panggil wakil. Nabi pun tanya, benarkah kamu nak berpindah dekat dengan masjid? Lalu, ya Rasulullah, itulah antara perancangan kami. Lalu Rasulullah pun bersabda, tetaplah kamu di rumah kamu. Setiap langkah kamu dicatat. Nabi ulang 2 kali. Tetaplah kamu di tempat kamu sekarang. Jangan pindah lebih dekat dengan masjid. Kerana setiap langkah kamu dicatat. Dan Nabi sudahi dengan, Nabi sebut, sesungguhnya setiap langkah itu dinaikkan Allah darjat. Jadi subhanallah, kita ni ada kira tak berapa langkah pergi masjid? Tak ada kira kan? Kalau daripada awal tu kita kira, mungkin dah 1000 langkah. Maksudnya dah beribu darjat yang Allah berikan. Kita pergi dengan sabar, dengan redha dan sebagainya. Itulah motivasi kita bila diuji dengan sakit lutut, dengan sekian sejuk apa, tetapi jauh. Sahabat Nabi ni dia punya jauh bukan jauh macam ni. Bila malam sejuk dan gelap, sekarang ada lampu. Zaman Rasulullah tak ada lampu, gelap gelita betul-betul. Siang hari pula panas terik. Kita pula boleh je berteduh-teduh di antara bangunan-bangunan tu. Masya Allah. Jadi subhanallah, semua itu dicatat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi sahabat-sahabat ni kan kita tengok, okey, di FB ada 4,300, di TikTok ada 690 campur dengan Ustazah. Mungkin lebih kurang dalam 4, 5, 6, mungkin dalam 7,000 yang hadir. Saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi bersabda, barang siapa yang berwuduk di rumahnya dan memperbaiki wuduknya, kemudian dia mendatangi masjid, maka dia adalah orang yang sedang mengunjungi Allah. Dan menjadi kewajipan yang dikunjungi untuk memuliakan pengunjungnya. Okey. Macam tak sampai lagi tu kan. Tak sampai lagi campur ngantuk kan. Kita ulang lagi sekali. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berwuduk, kemudian dia memperbaiki wuduknya. Kalau kita baca Ustazah bab wuduk, kebanyakan Nabi akan sebut barang siapa yang berwuduk dan memperelokkan wuduknya. Mesti ada ayat tu. Sama juga yang mana Nabi perintahkan, ambillah wuduk dan perelokkanlah wuduknya. Wudukmu. Dan lebihkanlah. Lebihkan tu sikit je. Jangan pula sampai ke ketiak. Lebih sikit je. Kalau basuh kaki, lebihkan sampai separuh betis. Jangan sampai lutut. Itu dah kira membazir. Nabi kata kerana kamu akan dibangkitkan dengan bekas-bekas wuduk kamu tu di akhirat kelak. Basuh muka, tangan, semua itu akan jadi cahaya di akhirat kelak. Okey. Bila sebut pasal wuduk, Nabi akan kaitkan dengan, akan pesan sekali, siapa yang berwuduk dan memperelokkan wuduknya. Sebab rupanya relevan sangat dengan akhir zaman ni. Ramai orang ambil wuduk tapi wuduk tak sempurna. Contohnya, sebab macam contoh di Mekah ni, kita orang perempuan, kalau ambil wuduk di kawasan wuduk tu saja, kalau contoh di Mekah kan, di Masjidil Haram, memang ada tempat ambil wuduk dalam masjid. Tapi bila kita tahu kita ada najis, ada keluar sesuatu, menguji kan, nak keluar balik, jauh. Masuk balik pun jauh. Boleh jadi keluar balik dah tak masuk dah. Boleh jadi penat. Patah balik. Jadi ada ramai mana yang
dia pejam mata je. Dia buat-buat macam tak ada. Padahal memang dah rasa betul-betul basah bawah tu keluarnya. Mungkin keputihan, mungkin terkucil ke. Jadi sebenarnya memang ramai orang ambil wuduk, dia tidak sempurnakan wuduk. Bahkan dia tahu kalau dia teruskan tawaf tu, dengan dia masih, maksudnya dia tawaf ketiga, lepas tu dia rasa dia dah terkentut, dah batal wuduk, dia malah nak keluar, dia ambil wuduk yang disediakan ada untuk perempuan tu, yang tertutup tu. Betul sama dia tahu dia dah keadaan bernajis, sebenarnya tak sah wuduk dia. Dia keadaan menampung najis tu kan, dia keadaan tak suci daripada najis tu. Jadi tuan-puan sekalian, mungkin tawaf pun tak sah. Ustazah kan? Sebab tak sempurna wuduk, tawaf wajib ada wuduk. Kalau sa'i semua tu tak apalah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, sama juga dengan solat. Sebab itu berjuang sampai nak sempurnakan wuduk. Contoh yang lain, orang perempuan sekarang dia pakai macam-macam. Kan skincare apa semua. Jadi kadang tu kalau kita berhenti kat RNR ataupun dekat Petronas ataupun dekat shopping complex paling utama, dia basuh air tu, kita boleh nampak macam berminyak, macam tak, sebenarnya tak kena pada kulit. Maksudnya dia malah nak bersih, dia malah nak lap betul-betul. Sebab itu nak menyempurnakan wuduk ni susah. Tetapi kelebihan orang yang menyempurnakan wuduk akan digugurkan dosa daripada setiap anggota wuduk dan sebagainya. Nabi sebut siapa yang berwuduk lalu sempurnakan wuduknya, kemudian dia mendatangi masjid, dia mengunjungi masjid, maka dia adalah orang yang sedang mengunjungi Allah, dan maka menjadi kewajipan yang dikunjungi iaitu Allah untuk memuliakan pengunjung. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, Masya Allah, last ya, lepas ni kita serah kembali Ustazah untuk buat kesimpulan. Masya Allah, satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya masjid itu adalah rumah orang mukmin. Dan barang siapa yang menjadikan masjid itu rumahnya, maka Allah akan mempermudahkan laluannya di titian sirat. Sebab itu bila kita baca buku berkaitan dengan amalan untuk titian sirat, kita kan banyak belajar tentang amalan untuk selamat azab kubur, amalan untuk syurga, amalan untuk selamat daripada api neraka. Tapi jarang dibahaskan amalan untuk meniti titian sirat. Rupanya orang yang istiqamah melangkah ke masjid, Allah akan tetap dan kukuhkan kakinya ketika meniti titian sirat. Titian sirat kita tahu umpama seperti rambut dibelah 7 dan lebih halus, umpama seperti mata pedang, bahkan sangat licin. Sebab itu dibincangkan oleh ahli ulama, adakah semua manusia akan tergelincir daripada titian sirat, lalu barulah diselamatkan bagi orang yang selamat. Bahkan ada yang pendapat kata semua manusia akan tergelincir, tak ada yang akan selamat, sebab titian sirat itu terlalulah halus, terlalu sekian. Kecuali orang yang diselamatkan Allah, lalu dia pun akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi antara amalan untuk meniti titian sirat adalah amalan menuju ke masjid dan ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, para jemaah yang ada di sini, rumah siapa yang anda rasa teringin nak pergi? Ada tak yang siapa teringin kalau saya ajak, jemputlah datang rumah saya? Agak-agak suka tak nak datang? Sebab tu datang ni. Oh, sebab tu datang ni. Ya, nak jumpa. Lepas tu berharap, mana tahu boleh rapat. Jumpa dah seronok. Kalau saya kata, saya nak jemput semua datang ke rumah, bawa keluarga semua, nak jamu nasi Arab, seronok kan? Dah standby dah. Dah pesan dah pada anak ni, jangan ada program, dah susun atur dah. Bila Zainab ajak pergi rumah, seronok. Jadi, tuan rumah akan memuliakan tetamu, akan buat tetamu jadi seronok. Dan sebenarnya setiap kali kita ke rumah Allah, pemiliknya, tuannya adalah Allah. Dan Allah akan memuliakan tetamu-tetamunya. Allah akan memuliakan. Sebab itu ada hadis Nabi yang lain, Nabi sebut, siapa yang ulang alik ke masjid, sebenarnya setiap kali dia datang ke masjid, Allah menyiapkan hidangan di syurga. Setiap kali kita pergi ke masjid, tak kira Masjid Nabawi, Masjidil Haram ataupun masjid di rumah, di kampung kita, di Korea kita, setiap kali pergi masjid, Allah sediakan hidangan di syurga. Kalau hidangan dah ada di syurga, hidangan tu tunggu siapa? Tunggu kita lah. Macam kalau saya kata kan, Ustazah Muzainah kata nak datang rumah saya. Saya pun cakap dengan suami, Ustazah Muzainah datang ni tetamu yang dinanti-nantikan ni. Lepas tu, kita pun siap masak. Tiba-tiba kan, Ustazah cakap, Ustazah Asma minta maaf lah, saya tak dapat. Ustazah, memang saya masak untuk Ustazah ni, nasi Bukhari ni. Ustazah jadi serba salah tak?
Bersalah. Sebersalah. Tapi kalau kata tak apalah ustazah, kebetulan pun saya ni pun ada hal ni, saya pun tak prepare apa-apa, tak adalah rasa bersalah sangat tak jadi datang. Tapi kalau saya kata dah memang masak untuk ustazah ni, keluarga singgahlah sekejap ustazah nak pergi Melaka tu, akhirnya ustazah akan sampai. Sebab hidangan tu memang disediakan untuk ustazah, untuk kita. Jadi bila kita pergi ke masjid, Allah kata, Nabi sebut apa, akan disediakan hidangan setiap kali kita ulang alik ke masjid. Maka kita ada sebab yang kukuh, ada tiket yang kuat untuk kita ke syurga. Dan Allah akan kuatkan, Allah akan pilih, Allah akan henyak kita dengan ujian untuk memastikan kita akan menyantap hidangan yang Allah sediakan. Allahu Akbar. Berbanding orang yang tidak ada sebab, tak ada disediakan apa-apa di syurga. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, begitulah ya sedikit perkongsian. Jadi terlebihlah pula minta maaf. Mudah-mudahan memberi semangat dan motivasi sama ada lelaki perempuan untuk ke masjid di mana saja. Bukannya ramai yang semangat ni di masjid di Mekah Madinah semangat 5 waktu ke masjid. Ngantuk-ngantuk, tak larat, sakit lutut. Balik rumah, balik kampung. Yelah. Tak, maksudnya balik kampung esok, sebulan sekali pun tak sampai masjid. Kita bagi alasan apa? Perempuan kan afdal di rumah. Elak fitnah. Pada umur dah 60 dah ni kan. Tak tahu fitnah apa, umur 70. Kenapa tak timbul isu bila di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kenapa tak timbul isu fitnah, tak timbul isu lebih afdal di hotel ataupun di bilik masing-masing? Sebab itu perbincangan tentang afdal tak afdal ni ada keluasan dan ada khilaf. Sebab itu ada pendapat mengatakan, walaupun bukan di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, walaupun di kampung kita, wanita itu afdal. Kalau kita rujuk pendapat contemporary Dr. Yusuf Al-Qaradawi kan, afdal dia solat di masjid dengan syarat tidak ada fitnah, mendatangkan lebih khusyuk, bertambah ilmu bila ada majlis ilmu, dan dia tidak buat maksiat. Tapi kalau pergi masjid, tiba jumpa jiran sebelah, macam mana cerita menantu awak yang awak tak suka tu, tiba-tiba cerita buka. Kalau mengumpat, maka lebih baik tak payah pergi masjid. Kalau buka aurat, ngorak-ngorak pula. Ngorak Pak Bilal. Pak Bilal, siang Bilal tu tegak-gagap azan kan. Ataupun sebab dia dah aurat tak boleh jaga aurat, maka lebih baik di rumah. Sebab itu zaman Nabi lagi ada ruang solat untuk wanita, dan zaman sekarang pun semua masjid ada ruang solat. Jadi apa yang disediakan oleh Allah melalui hadis Nabi, firman Allah, sebenarnya untuk lelaki dan perempuan. Wallahu a'lam. Mohon maaf salah dan siap. Terima kasih semua yang hadir. Lebih kurang dalam campur semua ramai ni, bukan kita nak bangga-bangga dengan jumlah yang ramai. Kita rasa macam seronok, ramai yang dapat manfaat. Silakan Ustazah. Baik, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Tanpa sedar yang daripada pukul 2 pagi tadi, 1 jam setengah dah. Are you okay? Okey, sebab nak jumpa Ustazah Asma ke lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala, insyaAllah. Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Kan, tak dapat jumpa. Macam itulah kami sebenarnya bila kat Malaysia tu, masjid, surau kadang nak matchkan kami berdua, memang tak pernah dapat. Kan susahnya waktu tu, Masya Allah, sibuk kat Malaysia. Dan saya seronok, bahagia bila dapat bersama-sama jemaah kat sini sebab memang lillahi ta'ala, kebersamaan kita adalah bersama-sama kan, kat mana-mana pun kita pergi ziarah, kita pergi masjid semua. Jadi Alhamdulillah, subhanallah, saya suka sangat bila Ustazah Asma sebut tak pergi ke umrah ni tanpa niat yang betul-betul yang sungguh-sungguh. Jadi tolong yang menonton ramai, saya mengambil kesempatan, Ustazah Zai dah terlibat lama dalam program membawa jemaah umrah ke Baitullahil Haram ini, Mekah Madinah ni. Sangat ramai yang sampai bukan kerana mampunya, tapi kerana mahu dan rindunya. Okay? Jadi follower Ustazah Asma yang ramai ni. Surprise ni, tiba-tiba buat pengumuman tanpa Ustazah Asma tahu ni. Tak apa. Siapa? Usia warga emas 50 tahun ke atas. Usia emas kami ni 50 tahun ke atas. Belum pernah, memang belum rumah nak cakap ni, belum pernah datang ke Baitullahil Haram ni, tapi teringin sangat, nak sangat, doanya dah berpuluh tahun. Tapi itulah tabungnya sentiasa bocor dengan perkara-perkara yang wajib. Saya tahu ramai yang berada di luar sana, tetapi syaratnya anda rajin follow.
Kuliah-kuliah, majlis-majlis ilmu. Sebab nak bagi faham, orang yang cintakan majlis ilmu, dia pasti dengar kursus umrah, kursus haji, walaupun duit tak ada lagi pun dia rasa seronok. Bukan masa nak pergi umrah je, pergi kursus umrah. Bila masa nak pergi umrah, baru kursus umrah, itu yang macam-macam kesalahan dia buat. Dia bila orang cinta ilmu, dia dah tak tanya dah, ustazah mana, tajuk apa. Lah kursus umrah, nyesal aku datang, aku bukan lagi umrah. Tak. Jadi dia cintakan ilmu, sama ada di Masjid Surau atau follow kuliah Ustazah Asma 50 tahun ke atas, aktif bermasyarakat, tidak hidup kemurungan seorang-seorang, tak nak berkawan dengan orang, tak. Kalau anda ada ciri-ciri tersebut, offer diri anda. Offer diri anda kepada sahabat tim khidmat Ustazah Zai, pergi dekat page Ustazah Muzayana, pasti anda akan jumpa iklan-iklan yang demikian. Kami nak terbangkan anda secara percuma ke sini, bukan dengan duit ustaz-ustazah, tapi dengan ramai orang yang akan menerbangkan anda. Percayalah, kita dah bawa lebih 300 orang. Sahabat-sahabat, sekarang ni sampai ustazah risau amanah ni tak tertunai, sebab kita nak cari calon yang tadi tu istiqamah, berada di jalan Allah. Dan insya-Allah dengan kemahuan anda, ustazah bawa fakir miskin warga emas ni, bila sembang dengan mereka, itulah sebenarnya ilmu yang Masya Allah. Bila nak cerita ni mesti menangis, sebab bila bertemu dengan mereka ni, barulah ustazah nampak kehidupan ni Masya Allah. Aku kena belajar daripada orang lain. Kan pakcik-pakcik, makcik-makcik ni, ustazah kumpul duit lama dah, tapi anak perlukan ni, anak perlukan ni. Faham sangat-sangat. Tapi bila mereka berada di sini, Asma, hotel dekat ke hotel jauh ke, makan sedap ke makan tak sedap ke, semuanya yang penting cik dah sampai Mekah Madinah. Yang penting syukur mereka tu. So saya selalu bagi tahu pada diri aku ni, kurang sangat syukurnya kalau tak belajar daripada orang-orang miskin tu. Patutlah Rasulullah suka berkawan dengan orang-orang miskin, sebab dia upgrade keimanan dia. Jadi kalau ada di kalangan yang ramai-ramai ni, bukan macam Ustazah Asma kata tadi, holiday tempat lain kemain lagi, kan. Tapi bila ada tajaan macam tu, Ustazah saya pun nak. Rupanya Ustazah Asma pun cuit Ustazah Zai. Jangan yang tu kaya raya tu Ustazah Zai. Kan jangan ambil kesempatan, sebab kita nak bawa yang betul-betul tak mampu. InsyaAllah. Tapi layak terbang lah, sebab minta maaf dalam pengalaman kami, kadang dia tak mampu. Rupanya sampai ke immigration kena block, tak boleh terbang disebabkan kes-kes yang dokumen lah masalah. Saya kesian orang macam ni, dah di-interview, dah layak, tiba-tiba Masya Allah dia tak dapat terbang sebab isu-isu yang macam tu. Kita selesaikan yang tu dulu, sahabat-sahabat. Sebab lillah niat ustazah, kalau beberapa orang je bersama-sama kami di sini pun dah rasa bahagia. Bayangkan kalau ramai-ramai ni semuanya sampai ke sini, tak kira anda nak pergi dengan siapa, tapi kami bercita-cita seluruh umat Nabi SAW biarlah sampai kedua tanah suci ini, dan kami ada caranya, tapi ada beberapa proses. Mudah-mudahan Allah jumpakan dengan yang paling tepat. Sahabat, Ustazah Asmat tak tahu, dulu kami pernah live di Mekah. Mekah masa tu dengan Yusni Zaya Aziz, dia ada ni dalam talian. Dan sekarang, tapi tadi semalam dia demam sikit Ayu, Ustazah Asma, kami bawa kali ni tak ada dua kaki. Tak ada dua kaki. Tapi kalau Ustazah Asma dekat dalam Masjid Nabi nampak wheelchair yang dia bergerak sendiri, sangat aktif. Sangat aktif, Masya Allah. Sampai juga ke sini walaupun tanpa dua kaki. So apatah lagi kita yang kaki sempurna ni. Subhanallah. Itu satu. Yang keduanya, di bumi Madinah semalam kami mendapat berita sahabat La Tahzan lama dah memeluk Islam, tapi keras lidah untuk baca Al-Quran. Jumpa guru ni tak dapat, susahnya Quran ni, nak kenal huruf pun susah. Tapi bila Ustazah bertemu beliau dekat satu kuliah Ustazah di Sabah, Ustazah hadiahkan di Quran terjemahan. Ustazah pun tak tahu ada orang hadiah kat Ustazah, tapi sebab nak naik kapal terbang, tak boleh nak bawa barang banyak-banyak. So saya jumpa dia, Ustazah hadiah. Tiba-tiba dia menangis. Saya tak boleh baca Quran Ustazah. Saya pun pelik, muka Melayu ni, siapa tak boleh baca Quran? Kan rupa-rupanya dia sejak masuk Islam, dia rasa paling susah dalam Islam ni nak buat adalah nak belajar baca Quran. So Ustazah terus keluar di lisan, tak apa, satu hari nanti pasti, ni kan ada terjemahan, terus baca je lah terjemahannya. Semalam dia tamat Iqra 6. Bukan dengan ustazah-ustazah hebat dia belajar, tetapi dengan sahabat tim khidmat ustazah yang sama macam ustazah juga tak dikurniakan zuriat. Saya cakap kat dia, nak tak nanti lepas mati ada orang yang baca Quran awak dapat pahala.
Kan sebab anak-anak soleh Allah tak bagi untuk mendoakan kita. So tolong istiqamah mengajar ni. Seorang budak Sabah ni dia nak sangat pada baca Quran. Istiqamah, mentor dan menti ini semalam tamat Iqra' 6 dan seluruh kami berdoa supaya fasih baca Quran insya-Allah, sebab saya nak membuktikan sahabat dengan mahu semuanya Allah yang memampukan. Nak datang umrah, nak baca Quran, nak berubah, nak tutup aurat sempurna. Kadang cakap je nak masuk syurga, nak masuk syurga, tapi tak sedar bahawa syurga tu bukan boleh dapat dengan petik jari je. Kita sama-sama kena bersusah payah mengusahakannya. Mungkin Ustazah nak tutup pengikut kuliah Fasabrun Jamil, muka surat 215, ada nasihat daripada Fudail Ibn Iyad. Perkara yang membuatkan aku malu kepada Tuhan adalah amalku cacat. Kita bersama jemaah kita seorang cacat kan? Tapi nampak dari segi amalnya tak cacat langsung. Ustazah Asma tak cacat langsung. Fudail bin Iyad sebut perkara yang membuatkan aku malu kepada Tuhan adalah amalku cacat, ibadahku berpenyakit, tetapi nikmat dan kurnianya selalu sempurna. Apa yang tak sempurna pada diri kita ni? Subhanallah. Walaupun kami ada jemaah tanpa kaki, Asma, Allah sampaikan sempurna ibadahnya sebab Allah ni, Allah yang pilih dia. Jadi siapa kita untuk kata, saya ulang balik yang tertinggal awal tadi, kau tak apalah, kau hebat, kau tak apalah, kau okey, aku ni. Tolong start daripada sekarang. Pada kita ni ada macam-macam, tapi kita yang tak sempurnakan. Sahabat-sahabat kita yang tak manfaatkan. Jadi yang tadi tu jadi manusia bermanfaat hanya dengan yang dah boleh baca Iqra' 6 tu, cari kawan-kawan kat Sabah tu yang belum kenal huruf. Jadi manusia bermanfaat. Tapi janganlah Iqra' 6 nak ngajar Tarannum pula. Belum tiba waktu macam tadi wuduk sempurnakan. Tapi jangan sampai pangkal peha pula. Kan dalam Islam ni semua subhanallah, sebab agama yang sederhana tapi untuk membawa kita bahagia di sana. Mudah-mudahan Allah redha pada semua kita. Terima kasih semua yang hadir. Masya Allah, walaupun secara dalam talian kami bertemu, duduk bergandingan macam ni hanya ketika berada di Mekah, Madinah. Mudah-mudahan insya-Allah inilah peluang kami ambil. Semoga ukhuwah fillah ini insya-Allah membawa ke jannah. Nak sebut jannah ni sebenarnya takut sebab macam tadi mujahadahnya sangat tinggi, tapi tak ada niat lain. Bila kita live sama-sama macam ni, mudah-mudahan Allah jumpakan kita sekampung akhirat nanti, tapi tak nak dalam neraka, wa na'udzubillah min zalik, kita nak di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doakan saya sayang anda semua kerana Allah, sayang Ustazah Asma Harun kerana Allah. Amin. Subhanallah, alhamdulillah. Ustazah, saya rasa cemburu bila Ustazah sebut Ustazah dah bawa 300 lebih. Maksudnya jemaah umrah secara percuma. Dan saya terfikir, maksudnya cara Ustazah buat tu, Ustazah kumpulkan mungkin para penaja ataupun para penyumbang. Maksudnya ada orang yang infak. Begitu ya? Dia kita kempen sehari RM1. Sehari RM1 sahaja. Okay. Kemudian bank in sebulan RM30. Janganlah bank in sehari RM1 pula. Tu adalah bahagian akaun tu yang menjaga, Masya Allah. Okay. Jadi dah bertahun-tahun dah. So daripada RM1 sehari tu sahaja. Okay. Jadi Ustazah selalu kempen juga family, grup WhatsApp kawan-kawan. Buatlah sehari RM1 ni. Mungkin kita tak boleh. Bulan 2 ni akan terbang hampir 30 orang dari Kedah Tajaan sahaja. Okay, jadi hebat ni Ustazah 30 orang. Hebat tu sebab kita nampak ramai, sebab tu Islam ni suka jamaah. So Ustazah cabar dalam family kita buatlah sehari RM1, sebulan RM30. Oh, jadi maksudnya ada tim Ustazah yang bantu kumpulkan duit. Ya, sebab betul. Kadang bila kita simpan duit sendiri terguna. Terbeli barang tu, terbeli barang ni bila sangat. Jadi kita tak istiqamah. Ya. Ada juga Asma yang bagi macam Ustazah ni saya nak taja seorang. Berapa kos umrah sekarang? Okey, nak selesa 8,000, 9,000 contoh. Bagi macam tu orang kaya-kaya ni kan. Yeah. Tapi sekali itu je lah. Sekali itu je. Kita yang dicintai Allah sikit tapi istiqamah. So RM1 sehari, RM1 sehari. Tiba-tiba Ustazah share, kita terbangkan banyak ni sekian. Kita pun terkejut. Bila masa pula aku boleh jadi macam
Dr. Harundin almarhum, guru mulia kita, kesayangan kita, bersedekahlah hingga kaya, jangan tunggu kaya baru nak bersedekah. Itulah yang saya amalkan. Jadi terbukti, sahabat-sahabat, terbukti. Jadi anda jangan kata ustazah tak apalah, follower ramai, nak murid dah mengajar lebih 20 tahun. Bukan, start dengan kita. Sebab ustazah start menabung sehari RM1 dengan sekolah rendah dulu. Ustazah cabar sehari 20 sen. Sehari 20 sen. Jadi hujung tahun, ustaz kata ni ada guru kita nak bersara, kita beli jam tangan untuk dia. Kecil lagi masa tu sekolah rendah, mampu hadiahkan ustaz jam tangan sebab dia nak bersara. Sebab kita kumpul sehari 20 sen. Ustaz tu pegang. Jadi saya menjangkit penyakit itulah Asma. Masya Allah. Allah Akbar. Sebab sikit ya, nak kongsi, kita kena faham sebab ada orang kata, oh, orang buat travel ni misi kaya raya ni. Orang buat travel umrah ni, contoh ustaz saya antara fitnah kepada asatizah. Macam, oh dia dah sibuk bawa umrah, bila dah glamour, kejar duit, bila dah glamour, fokus umrah, dah kurang dah mengajar, sekian. Ni jujur ya, di bumi yang suci ni, di bumi Makkah, di bumi Madinah ni, sebenarnya kami sendiri hijrah travel, ini baru jemaah yang ke-5 ataupun ke-6. Sebelum ni kalau ustazah lagi lama lah. Kelima rasanya. Trip yang ke-5. 4 trip sebelum ni ataupun 5 trip sebelum ni, kami semua negatif ustazah. Maksudnya tak ada untung, bahkan negatif. Bila balik-balik kira, kita bukannya kalau dapat untung 1,000 dah syukur dah. Ustazah kita negatif 10,000 dan pernah negatif 30,000 ke 40,000. Yes. Siapa yang nak cover duit tu? Kita coverlah dengan usaha lain untuk cover. Orang kata, oh banyak jemaah ustazah, 80 orang, 120, mesti kalau seorang 500, orang kira, orang congak. Tapi, subhanallah tuan-puan sekalian, rupanya dalam zaman sekarang ni yang orang semua berebut nak pergi umrah ni, banyak juga syarikat yang tutup. Sangat. Suami saya cakap, dah banyak dah syarikat ni tutup. Sebab apa? Kos sangat tinggi. Sangat. Hotel naik mendadak, kos sini Arab Saudi currency berbeza, itu naik. Subhanallah, bila kita nak bergerak dengan jemaah, tiba-tiba tim kata, ustazah, trip kali ni pun tak ada untung ustazah. Bayangkan ya, kita bukan nak kejar untung tu, tapi kita akan rasa juga, ya Allah, baru rasa kalau ada untung boleh bayar gaji pekerja tu. Ada untung bolehlah bayar kooperasi sewa pejabat tu. Bayangkan ya, kita pergi dalam keadaan kita jadi ahli khidmat kepada tetamu Allah ni, dalam keadaan kita tahu tak ada untung dan rugi. Tapi boleh ke kita nak bagi tahu jemaah? Boleh tak nak sedekah? Sebenarnya kami bawa ni tak ada untung dan rugi. Semua masing-masing kalau naikkan berapa sikit pun memang masing-masing akan rasa berat dan jadi isu. Sebab itulah, subhanallah tuan-puan dimati Allah, kita tengok banyak syarikat delay. Sebab apa? Terpaksa delay bila tengok tarikh ni, hotel terlalu mahal. Benda ni memang di luar kawalan. Dan kalau orang tanya, kenapa Ustaz Ahmad buat umrah ni? Tak pasal-pasal nak berlawan dengan orang ke? Sebab tu saya kata, setahun saya paling kerap insyaAllah 4 kali. Sebab apa? Sebab ustazah jemaah selalu tanya, follower, nak sebut follower pun tak layak, tapi selalu tanya, ustazah nak pergi umrah ustazah gini. Dulu orang selalu minta jadi duta. Banyak syarikat jadi duta. Tapi mak saya kata, jangan jadi duta. Kalau betul nak bawa jemaah, buat sendiri. Sebab kalau jadi duta, tak boleh nak kontrol kualiti, tak boleh nak buat betul-betul. Jadi buat sini, macam ustazah dengan suami buat sendiri. Sungguh, sebab apa? Bila datang kita jadi ahli khidmat ustazah, kita bukan orang yang, ni kita macam ustazah sebut dan sebab tadi belajar daripada ahli jemaah kan. Jadi, kita di sini bukan ustazah Asma yang ialah disantuni apa, tapi kita yang menyantuni ahli tetamu Allah ni. Kita yang bantu kita pada ni. Dan masa itulah kita merendahkan diri, menghina diri, menjadi orang yang ahli khidmat. Jadi tujuan, kalau orang kata sekian-sekian, untung banyak ini, subhanallah, Allah yang tahu. Perjuangan membawa tetamu Allah. Kalau tidak ikhlas, kita tak mampu. Bukan nak kata kita ikhlas ustazah ya. Kalau tak, bukan tak penat ustazah kan. Lebih seronok kita duduk di negeri kita. Seronok di tanah air. Sekian-sekian, tetapi kenapa kita paksa diri, tinggalkan anak, tinggalkan keluarga apa semua? Kerana di sinilah kita boleh temui hati yang dihenyak oleh Allah, nak bersihkan hati, nak sucikan hati, dan ujian kesabaran berganda-ganda juga di sini. Jadi saya terfikir nak
mencontohi apa yang Ustazah Muzainah buat. Macam setiap kali trip Ustazah kita bawa juga percuma. Tapi itulah, kalau kita kali ni ada bawa 2. Kalau 2 dah dekat 20,000 Ustazah. Itu dah kira habis dah tu untung. Kira macam tu lah. Walaupun bunyi banyak. Sebab itu saya dengar Ustazah buat sampai 300. Maksudnya mungkin sebenarnya kita boleh kumpulkan orang yang penginfak juga. Kan walaupun sedikit, tetapi akhirnya kita boleh bawa orang yang betul-betul tadi tu, ciri-ciri semua lengkap tu untuk menjadi tetamu Allah. Doakanlah ya. InsyaAllah. Okey, terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Masya Allah. Dek, kita tunjukkan sikit tetamu kita di sini. Dia orang kampung. Orang kampung nak tengok kan. Ada orang Ganu, ada orang kampung Ustazah Asma ni. Ada orang kampung. Ni, kat sini ni ada orang kampung. Angkat tangan, angkat tangan orang Ganu. Okey, Masya Allah. Kita jalan sikit. Ni jemaah Al-Fawaz tim khidmat Ustazah. Okey. Di Mekah Madinah. Awak jalan dekat sikit. Okey. Ini adalah tim ahli khidmat Ustazah Muzayanah. Ya. Ahli jamaah. Ahli jamaah. Ustazah Okey, Asma pergi duk tanya, Ustazah nak datang berapa orang? Tim berapa orang? Saya kata tim saya semua jemaah ni. Okey, belakang sana juga. Okey. Subhanallah. Siapa yang tidur bangkit cepat. Alhamdulillah, Masya puan-puan Allah. sekalian, kami bersiar langsung daripada Madinah Al-Munawwarah. Terima kasih banyak-banyak. Maka dengan itu majlis ditangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, boleh tutup. Masya Allah, terima kasih Ustazah.